kita mulakan dengan istilah dulu lah. Apabila kita bercakap dengan Yahudi, Yahudi ni sebenarnya adalah suatu agama, tapi agama yang sudah diselewengkan. Sebagaimana kita tahu, dia adalah agama samawi, maksudnya agama yang diturunkan daripada langit, yang diwahyukan, iaitu agama Islam juga asalnya, tetapi diwahyukan melalui Nabi-Nabi Bani Israel. Siapa dia Nabi-Nabi Bani Israel? Jadi kita rujuk kepada istilah Israel. Israel ini adalah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Siapa dia Nabi Yaqub alaihissalam ni? Yaqub alaihissalam ni adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Ishaq alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ni ada dua orang putera, iaitu Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq. Dan daripada jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini kita katakan sebagai Bani Ismail ataupun anak kepada Ismail. Dan kemudian Bani Israel ini adalah anak-anak ataupun keturunan daripada Bani Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Israel ini adalah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam yang merupakan anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada situlah berjujuknya ataupun kita boleh susun galur Nabi-Nabi Bani Israel ini, sehinggalah Nabi Isa alaihissalam. Di situ termasuklah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, dan semua itu adalah merupakan Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Cuma kita nak tegaskan kat sini, dalam perspektif Islam, itu perspektif sebenarnya, Nabi-Nabi ini sebenarnya adalah Nabi-Nabi Allah, ya. Dan agama yang mereka bawa kesemuanya adalah agama Islam, ya. Sejak daripada Adam alaihissalam sehinggalah Nabi terakhir, iaitu Rasulullah SAW. Ini kita kena jelaskan. Cuma daripada perspektif orang-orang Yahudi, ya, mereka menganggap agama ini adalah agama yang eksklusif untuk orang-orang Yahudi. Jadi sebab itu timbul satu kepahaman bahawa Yahudi ini adalah bangsa dan juga dia adalah agama. Masalahnya kerana apa? Kerana mereka telah menjadikan agama Yahudi ini sebagai agama yang eksklusif hanya untuk bangsa Yahudi. Dia tidak seperti agama Kristian, tidak juga seperti agama Islam, di mana ataupun agama-agama lain sekalipun, di mana sesiapa saja tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, daripada mana asal mereka boleh menganut agama tersebut. Tapi agama Yahudi ini agama yang eksklusif. Dan oleh kerana itu kita mengatakan bangsa Yahudi ini, oleh kerana agama pun menjadi eksklusif, maka dia menjadi satu bangsa yang di sana ada unsur-unsur perkauman yang sangat ekstrim, ya. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi yang begitu ekstrim ini, melihat orang lain ataupun manusia lain ini bukan manusia, hanya mereka sajalah yang manusia, dan orang lain ini disebut sebagai goyim. Goyim ni maksudnya haiwan ternakan, ataupun lebih tepat lagi cattle ataupun lembu, ya. Jadi begitu sekali mereka melihat manusia. Jadi tak hairanlah kenapa mereka menganggap agama mereka ini agama yang eksklusif hanya untuk diri mereka. Berdasarkan daripada itu kita akan lihat ya, betapa kejamnya, ya, betapa sadisnya orang-orang yang berada di Israel, yang mewakili orang-orang Yahudi ini, melayani, ya, penduduk Palestin. Bagaimana mereka sanggup membunuh kanak-kanak, bagaimana mereka sanggup membunuh orang-orang tua, bagaimana mereka sanggup melakukan berbagai bentuk kezaliman yang seperti kita saksi bersama. Kerana mereka bukan saja tidak menganggap mereka ini bukan dari kalangan mereka, bahkan mereka ini tidak dianggap sebagai manusia. Jadi kalau mereka ini dilihat bukan manusia, mereka dianggap seolah seperti haiwan. Dan itu begitu mudah mereka membunuh orang-orang Palestin. Bahkan mereka yang membantu rakyat Palestin, contohnya macam Rachel Corrie daripada Amerika Syarikat, beliau ini dilanggar dengan bulldozer, sehingga hancur wajah dia. Jadi begitu sekali mereka melihat orang lain selain daripada bangsa Yahudi. Baik, kita lihat pula kepada istilah Zionis. Zionis ini sebenarnya satu ideologi, satu ideologi sama seperti ideologi yang lain, yang dibentuk oleh pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh Yahudi yang diketuai oleh seorang bernama Theodor Herzl. Apakah ideologi Zionis ni? Ideologi Zionis ini sebenarnya satu ideologi yang mensasarkan untuk orang-orang Yahudi kembali kepada Zion. Zion ini adalah tempat di mana kononnya Tuhan telah menganugerahkan kepada mereka, iaitu di bumi Palestin pada hari ini. Zion itu dalam arti kata yang lain adalah nama lain bagi Palestin.
Zion, tanah Zion, return to Zion. Sebab itu ideologi ini dinamakan ideologi Zionis. Cuma mereka yang mempelopori ideologi Zionisme ini, mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beragama ataupun yang taat dipegang agama Yahudi. Mereka sebenarnya adalah kelompok sekular. Bahkan setengah-setengah penganut agama Yahudi yang ortodoks, yang tulen, menganggap mereka ini sebagai golongan yang murtad, terkeluar daripada agama Yahudi kerana mempelopori ataupun mengenengahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran agama Yahudi, iaitu untuk kembali ke bumi Zionis ataupun Zion ataupun Palestin ini ketika belum tiba waktunya. Memang dalam kepercayaan agama Yahudi ini mereka akan kembali ke Palestin, tetapi ideologi Zionis ini telah meletakkan satu sasaran, mereka mesti kembali sekarang, bukan pada waktunya, iaitu apa yang dikatakan sebagai akhir zaman dalam kepercayaan agama mereka. Jadi mereka ini ditolak oleh kelompok ortodoks ataupun mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Yahudi. Dan mereka hanya menggunakan ideologi Zionisme ini untuk kepentingan ataupun agenda yang tertentu, kerana mereka ini sebenarnya tidak mendapat sokongan daripada penduduk Yahudi di Eropah waktu itu. Jadi mereka menggunakan sentimen agama. Mereka menggunakan sentimen agama untuk mendapatkan perhatian dan akhirnya sokongan daripada penduduk Yahudi di seluruh Eropah khususnya, dan juga di Rusia, bagi menyokong agenda mereka menguasai bumi Palestin. Jadi dekat sini kita nak tegaskan bahawa mereka yang berpegang dengan ideologi Zionisme ini tidak semestinya kesemua orang Yahudi berpegang dengan ideologi Zionisme. Sebahagian daripada mereka memang menolaknya. Sebab itu kita kena bezakan di antara orang-orang Yahudi dan Zionisnya, kerana memang ada di kalangan orang-orang Yahudi yang menentang ideologi Zionisme ini dan tidak bersetuju dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan di Palestin pada hari ini. Contohnya seperti Sabah Pertubuhan dan Turi Karta yang berpekalan di London, di United Kingdom. Mereka ini seringkali menyokong usaha-usaha untuk membantu rakyat Palestin, menyokong rakyat Palestin. Bahkan apabila kita mengadakan kempen untuk merobohkan sekatan di Gaza, contohnya Land Convoy, mereka adalah antara kelompok yang paling kuat yang memberikan sokongan kepada rakyat Palestin. Jadi kita kena bezakan kat sini siapa itu Yahudi dan siapa itu Zionis, walaupun ada penyelewengan dan juga walaupun ada pandangan yang ekstrim di kalangan orang Yahudi, namun kita tidak boleh samakan mereka dengan Zionis. Dan satu lagi yang saya rasa kita perlu tekankan juga ialah orang-orang Yahudi ini sama juga dengan manusia yang lainnya. Cuma mereka dilahirkan di kalangan bangsa Yahudi, sebagaimana kita orang Melayu dilahirkan sebagai bangsa Melayu, orang Cina dilahirkan sebagai bangsa Cina. Mereka juga ada hati, ada perasaan. Mereka juga boleh membuat pertimbangan sebagai manusia yang lain. Jadi dalam konteks dakwah ni, kita sebagai Islam perlu melihat mereka ini sama seperti manusia yang lain. Kita tidak boleh diskriminate. Kita tidak boleh memandang mereka ini dengan pandangan yang hina ataupun secara borong menolak mereka ini sebagai musuh. Dan sebab kerana mereka perlu dilihat sebagai manusia biasa, dan mereka juga perlu didekatkan kepada dakwah Islam. Bahkan ramai daripada tokoh-tokoh yang terkenal daripada kalangan orang Yahudi seperti Maryam Jamilah, seperti Muhammad Assad, mereka ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam dan pernah memberikan sumbangan yang cukup besar dan bermakna kepada Islam. Jadi kita serulah supaya umat Islam di mana siapapun mereka ini, terutama kita di Malaysia ini, supaya menghapuskan ataupun menghilangkan daripada diri kita ni rasa prejudis terhadap bangsa Yahudi. Bahkan kepada semua bangsa, kita perlu melihat mereka ini sebagai manusia dan sebagai sasaran untuk dakwah yang boleh diajak